ini meminta hadirin dan hadirat semua mengambil perhatian apa yang disampaikan oleh Al Ustaz. Jadi dengan segala hormatnya kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Habibina maulana qudwatina wa uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, yang kita muliakan Tuan Pengerusi Majlis kita pada malam ini yang baru sebentar tadi memberikan kata-kata aluan, yang kita kasihi seluruh sah kepimpinan, ahli jawatan kuasa Masjid Kampung Pelandang, Tersak, Hulu Terengganu, para imam, para bilal, hadirin, hadirat, tetamu Allah sekalian. Kita ucapkan syukur kepada Allah sekali lagi, kita diizinkan Allah berada di dalam majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan diberkati, mudah-mudahan dirahmati. Semoga apa yang kita lakukan ini dikira amal soleh yang akan ditulis dalam buku amalan kita, yang kita harapkan sangat menjadi modal kemenangan kita semua pada hari kita dibawa beramai-ramai bertemu dengan Allah di Yaumal Mahsyar nanti, insya-Allah. Jadi untuk ceramah jemputan, saya akan tazkirah dahulu setengah jam, dan selebihnya untuk menjawab soalan yang diajukan. Bagi mereka yang belum menulis soalan-soalan, boleh tulis sekarang dan hantar ke depan. An Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aitumuni usalli atau kama qala, rawahul Bukhari. Sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hendaklah kamu semua salat sebagaimana yang kamu semua melihat aku solat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Mudah-mudahan kita dapat sedikit kepahaman pada malam ini di ruang yang begini sempit masanya. Kalau tidak banyak, sedikit kita dapat faham daripada hadis yang dibacakan tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu anhu. Sahabat ini maknanya orang-orang yang sempat berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekalipun dia itu buta, tak nampak Nabi, dengan syarat dia datang tempat Nabi ada dan dia beriman dengan Nabi. Itu makna sahabat. Man laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi wa kana mu'minan bih. Apa arti sahabat? Orang-orang yang sempat berjumpa dengan Nabi ketika Nabi masih hidup dan dia beriman dengan Nabi. Maka orang yang berjumpa dengan Nabi tapi tak beriman bukan sahabat. Macam puak-puak Abu Jahal, Abu Lahab, hari-hari jumpa Nabi tapi tak beriman, tidak masuk dalam kategori sahabat. Kerana sahabat ini wa kana mu'minan bih, adalah orang itu mesti beriman dengan Nabi. Dan yang kedua, disyaratkan nak jadi sahabat ini, jumpa Nabi ini fi hayatihi, pada ketika Nabi hidup. Kalau Nabi sudah wafat, kita jumpa Nabi, sama ada secara yaqazah yang dipersisihkan oleh ulama. Yaqazah ni khilaf ulama, asal balah, faham lagi? Atau kita lihat dalam mimpi, ijma' ulama. Okey? Tak jadi sahabat. Kenapa nak jadi sahabat? Jumpa Nabi ketika Nabi masih hidup. Kerana itulah Uwais Al-Qarni tidak jadi sahabat Nabi. Padahal dia sezaman dengan Nabi. Kenapa? Kerana Nabi SAW duduk di Madinah. Uwais Al-Qarni duduk di Yaman.
Dia tak mari kat Nabi. Nampak? Dia tak mari kat Nabi. Kalau dia mari sekali je, maka dia sahabat. Jadi Uwais Al-Qarni walaupun hidup sezaman dengan Nabi dan beriman dengan Nabi, masuk Islam, nampak? Dia tidak sahabat. Dia hanya taraf tabi'in. Mana tabi'in orang-orang yang tak sempat jumpa Nabi tapi sempat jumpa sahabat Nabi. Okey, faham tak tu? Maka dalam hadis ini katanya Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Biasa kita guna orang Melayu ni Nabi bersabda lah. Kalau kita kata Nabi berkata boleh tak? Boleh tak? Macam raja lah. Raja dia tak makan. Raja di istana tu tak makan. Dia santap. Faham lagi. Dia bahasa istana, faham? Kalau kata raja makan salah. Tak salah, cuma bahasa orang Melayu. Kalau raja santap makanan. Faham? Sebab tu raja-raja ni dia tidak sakit. Itu kelebihan raja. Raja tak sakit sampai ke mati. Dia panggil gering. Walaupun gelepar susah-susah sakit tang, dia tak panggil sakit, dia panggil gering. Faham? Kita panggil gering tau. Mana Pak Mak lama dah hari sejik. Pak Mak gering. Tak sabar sikit agak kalau Pak Mak gering. Kalau Pak Mak jering, itu siapa? Pak panjat pokok jering. Jadi bahasanya. Jadi nak kata Nabi berkata boleh, Nabi bersabda pun boleh. Nak kata Allah berfirman boleh, Allah berkata pun boleh. Cuma orang Melayu ni dia berbahasa. Nak ditinggikan adab, Allah berfirman, Nabi bersabda. Faham lagi? Kalau Nabi wafat, kita meninggal dunia. Kenapa? Itu kelebihan orang Melayu. Itu kehebatan orang Melayu. Jadi dalam hadis ini Nabi kata sallu, semayanglah kamu semua. Tadi kita semayanglah maghrib. Semua sekali. Kama raaitumuni, sebagaimana yang kamu semua tengok aku solat. Dalam hadis ini ada dua perkara besar. Yang pertama, suruh semayang. Tak boleh tinggal. Yang kedua, semayang kena betul. Bukan semayang saja. Dua perkara ni insya-Allah kita faham mana ni. Pertama, kena solat, tak boleh tak solat. Yang kedua, solat kena betul, tak boleh ikut suka. Okey. Siapa yang wajib solat? Orang yang sudah sampai tahap mukallaf. Apa makna mukallaf? Akilun balighun. Orang itu berakal dan sampai umur. Kalau sampai umur dah 28 dah umur tapi gila, tidak mukallaf, maka tidak wajib sembahyang. Maka orang gila tidak akan diazab di akhirat kerana tidak sembahyang. Lepas tu kalau kita mengaji, ustaz-ustaz mari mengajar kan, syarat wajib sembahyang, syarat sah sembahyang. Yang pertama syarat wajib iaitu balik. Kalau tak balik wajib tak? Tak wajib. Kanak-kanak dia meninggalkan solat. Kalau orang pak dia tinggal solat berdosa. Anak dia tinggal solat kecil lagi tidak berdosa. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang lain, rufi'al qalam an salasin anisabiyyi hatta yahtalima wa fi riwayatin hatta yablugha. Kanak-kanak tak tulis dosa pahala walaupun dia buat, sampailah dia balik. Ada dua lagi, orang tidur, lagi orang gila. Nampak? Orang tidur tak tulis. Orang tidur, dia jual tanah dalam tidur, tak sah. Faham lagi? Kenapa? Kerana akal tak ada. Okey? Orang tidur, dia cerai bini dia, tak jatuh. Tengah-tengah tidur, aku cerai kamu dia, abang. Buat apa? Ngigar. Yang tengah tidur tak jatuh. Tengah tidur jual motosikal. Kita jual lah motor kita ni 400.5. Tak sah. Nampak? Tak sah. Wasiat tidak sah.
Tak usah lagi pasal orang tidur. Nah, jadi kanak-kanak walaupun dia tak solat, dia tidak berdosa. Cuma kita sebagai ibu bapa wajib suruh dia solat. Kalau kita tak suruh, kita berdosa. Ramai mana ibu bapa yang tak suruh anak solat? Betul tak? Termasuk kita sendiri. Minta maaf kepada Allah. Allah dah ayang dosa kita banyak pasal kita cak ayang. Faham lagi? Kita bukan malaikat. Kita ni cak ayang. Jenis darah cetong. Faham? Khuliqal insanu dha'ifa. Telah dijadikan manusia itu jenis memang lemah, banyak kelemahan. Minta maaf pada Allah. Ya Allah, minta maaf, minta ampun, aku banyak orang buat salah. Aku tak suruh anak-anak semayang. Allah maaflah kita. Mulai sekarang suruhlah. Kan? Buat grup WhatsApp. Dalam grup WhatsApp tu pesan. Kalau ada hak tak solat lah. Solat Zuhur dah. Contoh. Kan? Itu kan kemudahan. Ni boleh telefon main TikTok, tak. Pada duk tengok punggung orang puang. Boleh dosa. Tak pandai guna. Pandai guna boleh pahala. Faham? Tak boleh tak tinggal semayang. Kalau tak semayang, sudah balik berdosa. Gila tidak berdosa. Gila maksud yang tak wajib semayang, gila hak kotor tu lah. Tersat ni tak ada orang gila tau. Tak ada kan? Kalau bandar tu ada seorang dua. Jenis baju kotor, seluar carik terobek. Tu orang gila tu lah. Gila tu tidak berdosa lah tu. Hilang ingatan. Kerana gila ni ada dua. Gila kotor, gila bersih. Gila yang tak wajib semayang, gila hak kotor tu lah. Hak tidur lah sapah. Minum air hak basi dah. Air lokang minum. Tu gila tu lah yang tidak berdosa. Gila bersih mana pula? Gila macam kita semua ni. Ni gila kot ni. Gila berotitik, gila ngai, gila ayam hutang. Faham lagi? Gila maidang, tu gila comel tu. Tu wajib semayang. Gila rapuang, gila rezek. Banyak bahasa gila. Betul tak? Gila tu maksudnya minat doa-doa. Tu wajib semayang tu. Tak kira siapa pun. Agong tak semayang, masuk neraka. Sultan tak semayang, raja tak semayang, masuk neraka. Pemasuri tak semayang, masuk neraka. Bini raja orang dah panggil mak ngoh. Bini raja orang dah panggil mak su. Bini raja orang dah panggil mak long. Orang panggil apa? Permaisuri. Faham? Betul tak? Hebatnya, tak kira hebat tak hebat, tidak semayang, masuk neraka. Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri, Menteri besar hak kena pecat. Exco, YB, tak ada kira siapa. Kita rakyat jelata, faham? Tak semayang, masuk dalam api lagi. Neraka mana tu orang yang semayang? Neraka Sakar. Sebut dalam Quran. Bila dimasukkan orang-orang yang tidak semayang ke dalam neraka Sakar, dibakar, dinyalakan api syafaat, bertepik melolong. Bila bertepik melolong, bising bangga, malaikat mari. Malaikat mari ke neraka Sakar. Malaikat kata, masalakakum fi Sakar. Apa dosa yang sebab kamu kena bakar dalam neraka Sakar ini? Qalu lam naku minal musallin. Mereka jawab, kami dulu tidak solat. Tak solat ya? Faham lagi? Pitih wiyak mau bulan-bulan ke mak 400 orang. Bagus. Faham? Beli kereta ke mak Exia. Ayah Activa. Faham? Cuma tidak solat, duduk dalam api. Dah. Orang tersak ni dengan orang Perancis mana lawa hidung. Cik jawab ikhlas. Perancis kan tau. Mata orang tersak ni dengan mata orang Turki. Lawa Turki lagi. Hijau sebelah, biru sebelah mata. Mata perpaduan ummah. Faham? Kulitnya dengan orang tersak dengan kulit orang Itali mana lawa? Lawa Itali. Bang, walaupun lawa dia, bila dia masuk dalam neraka jadi uduh. Mung dak masuk wi uduh dah. Kalau masuk bayang. Faham lagi? Tak. Jangan main neraka Allah. Faham lagi? Jangan neraka kepada Allah. Hak comel-comel orang putih Arab Turki neraka pada Allah, masuk dalam neraka jadi uduh. Kita tak masuk ni uduh dah.
Kalau masuk, lu fikir sendirilah. Faham lagi? Nah, jadi janganlah siapa masuk neraka, maka kita suruh anak bini kita jangan tinggal semayang. Pesak mau semayang. Main telefon mau, mayang pula. Kaki main pula. Itu contoh. Tak? Kenapa? Karena Allah sebut dalam ayat Quran, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan jaga anak dan binimu, jangan masuk dalam api neraka. Di antara yang sebab masuk api neraka, tidak solat. Faham? Sebab tu dalam hadis ni, sallu, semua kamu kena semayang. Bukan salli mung seorang semayang. Sallu semua sekali. Teresak, sekayu, wala menjain, faham? Kuala berang, tajing, kuala lumpur, ladang, batu buruk, kuala iba, siu, cenering, faham? Habis kena semayang. Tak semayang, kena bakar dalam api. Okey? InsyaAllah. Hak lepas-lepas ke mana? Hak lepas-lepas kira hutang. Dah hutang wajib bayar ke tak? Orang hutang kita kena bayar tak? Kita hutang Allah. Dalam Sahih Bukhari kata fadainullah ahaqqu an yuqda. Maka hutang dengan Allah lebih mustahak dibayar. Okey? Maka wajib qada sembahyang dengan ijma' 4 mazhab. Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali wajib qada. Faham? Cuma kalau sengaja tinggal berdosa. Tak sengaja terlupa tertidur tidak dosa. Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, man nasiya an salatin falyusalliha idza zakaraha atau kama qala. Barang siapa yang terlupa mengerjakan satu solat, hendaklah ditunaikan ketika dia sudah ingat. Faham? Pukul 11 pagi duduk di rumah, teringat la ilaha illallah, semalam aku dak mayang Isya. Contoh, faham? Maka pukul 11 tu sembahyang Isya. Jangan tunggu malam karang pula. Pukul 11 tu sembahyang Isya. Kerana Nabi kata fal yusalliha, solatkanlah yang kamu tinggal itu, yang kamu lupa itu, iza zakarha, bila saja kamu teringat. Okey, selesai. Maka kita tunaikan solat. Nak cari menantu biarlah hak solat. Gaji kecil tak apa. Kerja food panda je. Sini tak ada rasa food panda, ada tak? Loh nak atur sini. Beli gua pisang upah 40 ya. Gua pisang 2 ya. Faham? Bandar ni food panda. Nah, puang dia ni tak payah tu beg luar tau. Pakai telefon setengah. Gua pisang 4 ya. Laksa 3 buku. Faham? Sekejap lagi peng mari. Buang merah. Faham? Upah atau 5 riyal. Faham? Walaupun kerja atau makanan saja, faham lagi? Tak apa. Asal orang yang taat perintah Allah. Nampak? Walaupun kerja postman ya, kerja narektoh ya, tapi solat 5 waktu tak tinggal. Tu baru orang buat menantu. Faham? Kita kalau buat kerja bank dengan Tok Bila, hak mana nak buat menantu? Faham lagi? Tok Bila kapung maya. Kalau ada orang mati, 2 orang mai minta anak puang kita. Anak tinggal seorang tu lagi. Hak busu. Faham? Hak mula-mula mari kerja bank. Gaji 8,000. Faham? Pakai kereta wajar. Faham lagi? Nampak? Hak kedua Tok Bila. Kalau jarang je mayang orang mati. Tak? Tok Bila bandar dak kapung-kapung itu boleh 450 laung. Agak-agak nak buat mana nak tu? Jawablah dalam masjid, jangan pelawak. Hak kerja bank 8,000 sebulan tapi cuma dak semayang. Ya ada mayang pun, tapi ada kereta mudah. Tok Bila pula motosikal Honda. Tulang balik Minang tu tak dak hidup pula. Bakal tok tua kena tolak motor. Faham lagi?
Tokak tak ada pakai sandal di tiang rumah. Mak kata, dah cetong awak natuan gitu, dah cetong. Nah, itulah kita mata duit tang. Betul tak? Kita sama je. Kalau lupa orang terusak, orang sekayu, kalau bergerang haji, wakaf sampai batu buruk lama. Dunia nombor 1. Betul tak? Dunia. Bagi ada dengar janganlah. Ngakuknya hamba dengar ustaz tu ngajar takutnya api ngakak. Bagi ada dengar. Bapa masa pitih juga nombor 1. Faham? Tapi bukan hak terusak lah, kalau menjing. Allah nak balik kuat ni lagi. Bahang dia kalau menjing. Dah apa kita balik kuat ni? Kau blokau ukit. Dan yang kedua, kama ra'aitumuni usalli, sebagaimana yang aku kerjakan solat. Maksudnya, lakukanlah solat itu mengikut peraturan yang ditetapkan agama. Jangan ikut suka. Di antara yang ikut sunnah iaitu taqdimut taharah ala solat. Dulukan berwudu sebelum solat. Itu maksudnya. Faham? Termasuk juga. Kalau kita semayang dulu baru ambil wuduk, tak pakai gawat. Nah, ambil wuduk dulu lah. Kemudian baru solat. Faham? Solat itu maksudnya, kalau yang rukun itu mesti kena buat, kalau yang sunat itu sebaiknya jangan kita tinggalkan. Itu maksud, sallu kama ra'aitumuni usalli, bukan sebiji seperti mana yang Nabi buat. Kerana ada hadis-hadis yang berlawanan, ada hadis yang tidak sampai kepada kita, ada hadis yang tidak punya dalil yang terperinci, dalil yang am. Jadi sekadar mana yang kita tahu, kita buatlah solat itu sebenarnya yang datang dalam kitab-kitab hadis, dan kemudian yang diterangkan oleh ulama-ulama dalam kitab-kitab mereka. Itu cara dia. Jadi jangan ikut suka, jangan ikut saing-saing kawan-kawan dan sebagainya. Okey, bermulalah yang pertama. Rukun sembahyang ada berapa? 13. Maka buatlah 13 rukun. Itu maksudnya sembahyang yang betul. Bukan sembahyang saja, iqamatis solah. Bukan salu saja, tapi aqimus solah. Dirikan sembahyang dengan betul. Contoh takbir. Siapa tak takbir tidak sah sembahyang. Kenapa? Takbiratul ihram rukun sembahyang. Tahu mana rukun? Daripada hadis-hadis yang orang datang tanya Nabi dalam semayang, hak mana tak boleh tinggal. Maka Nabi pun mulakan dengan takbir, Allahu Akbar. Jadi kalau tidak ada Allahu Akbar, ada bismillah Fatihah lalu balik awal. Nah, maka dalam takbiratul ihram ada yang rukun, ada yang sunat. Apa yang rukun? Mulut sebut Allahu Akbar. Apa ada yang sunat? Itu tangan angkat. Maka yang rukun Allahu Akbar sebut betul-betul. Karena Nabi SAW iza qama ila salah qala Allahu Akbar. Nabi bila berdiri nak semayang, Nabi kata Allahu Akbar. Kita kata Allah saja tidak sah. Ramai orang semayang dia tak kata Akbar, dia kata Allah. Allah. Ada tak? Dia senyap, dia tak keluar suara, tidak sah. Kerana dia rukun kauli. Apa makna rukun? Ma yatawaqqafu ala sihhatu syai' wa kana juz'an minhu. Perkara yang mesti ada nak sahkan solat, dia terdiri dalam juzuk solat. Apa makna kauli? Al-labzu minas saut, lapas yang mengeluarkan suara. Tak pernah lagi Nabi semayang takbir separuh. Allah. Kita separuh Allah. Ada yang dua-dua tak bunyi. Bukan takbir. Bila bukan takbir, tidak sah semayang. Walaupun dia semayang sudah 40 tahun. Padang muka. Siapa suruh tak belajar? Maka kedarah banyak. Belajar tak. Faham? Siang kita cari duit, cari harta, nak kertas, cari rotang dan sebagainya. Betul tak? Malam cari agama untuk akhirat, siang untuk keperluan dunia, pitih dan sebagainya. Faham? Ni dok. Siang cari pitih, malam tak mari sejid.
Lembu. Lembu pagi-pagi orang terdesak, tubik tak kandang. Tubik cari benda. Lembu tubik pagi. Cari makan. Petang dia balik masuk laguk. Baliklah petang. Kambing tubik kat pagi, petang balik. Ayam itik tubik tak pagi, tubik petang balik Orang tubik kat, petang balik pula. Lembu, ayam itik, kambing kurban, malam pergi pula sejik. Dak lah. Dah dia menatang. Dah kita tak gigak. Anak beranak lembu. Tujuh tak? Yang bezakan kita dengan binatang ialah malam tu lah. Siang macam binatang cari makan. Cuma malam lembu tak pergi dah sejik. Kambing tak pergi dah dengar. Ayam itik tak pergi dah main maaf. Faham? Kita pergi, itu beza dengan binatang. Jadi semayang biar betul. Akad tangan sunat. Kita akad tangan tak betul, tak boleh pahala sunat. Nabi akad ni wa rafa'a yadayhi hazwa mankibai. Nabi akad dua tangan ni siapa ke bau. Faham? Allahu akbar. Kita dak akad siapa kat bau, tidak ikut sunnah. Allahu akbar. Apa benda ni? Ada orang kat dada. Allah. Hayoping. Kan jelas. Benda yang tak ada dalam hadis, kita tersilap, dimaafkan. Benda yang ada dalam hadis sebut terang-terang, mudah ikut juga, tak betul. Lagi. Kan sebut jelas, hazwa mangkibai. Nabi akad takbir, laki puang pun kena ikut lah. Dua tapak tangannya, hazwa bersetentangan, mangkibaihi, dua bahu kita. Allahu akbar. Betul. Summa yada'al yumna 'alal yusra. Kemudian Nabi letak tangan kanan atas tangan kiri. Kita letak kiri atas kanan. Makruh. Tak boleh pahala sunnah. Kerana sunnah ni tangan kanan atas kiri. Okey. Kemudian datang pula yang rukun qiyam. Qiyam itu berdiri tegak. Nak takbir kena qiyam dulu. Kita dak dan qiyam takbir dah. Dak sah sembahyang. Contoh, tu imam tengah sembahyang dah, dia nak kejar takut dak dang. Dia baru mari dalam jalan. Allahu akbar. Dalam jalan bahang dah. Bengong sungguhlah. Muka dalam wuduh, perangai pula wuduh. Dah. Kadang-kadang kaki sebelah siapa dah dalam sah, kaki belakang tengah belangkah, akad dah takbir, tidak sah. Kerana syarat sah takbir ketika berdiri betul. Faham lagi? Mudah dalam diri betul mu takbir tu. Nak? Kerana itulah kalau tu imam di dalam rakaat, Allahu akbar, ada orang baru mari, sunat imam rakaat lama sikit. Biar orang yang baru mari sempat takbir. Faham lagi? Kita tengah rakaat Subhana rabbiyal azim. Ada orang baru mari duduk. Sunat kita panjangkan supaya orang yang baru sapa makmum ni takbir dan rakaat bersama kita dapat rakaat. Man adrakal imama fir raka' faqad adraka rak'atan. Siapa sempat rakaat bersama imam, dia dapat rakaat. Betul tak? Maka sunat imam tu lama sikit. Okey. Kemudian baca Fatihah. Baca Fatihah rukun, tak baca tak sah sembahyang. Tok imam tak baca, tok imam tak sah sembahyang. Makmum tak baca, makmum tak sah sembahyang. Tak usah panggil, tak usah ambil lah mazhab Hanafi tu. Ambil pandangan kita ni ngajar di negeri orang Syafi'i. Ambil lagi pandangan jumhur ulama Hambali dan Maliki. Makmum wajib juga baca Fatihah. Walau imam sudah baca Fatihah. Faham? Cuma kalau imam baca kuat, kita dengar bacaan imam dulu. Habis dah imam baca kuat, baru kita baca perlahan Fatihah masing-masing. Tapi kalau imam baca perlahan sembahyang asar, sembahyang zuhur, kita baca Fatihah, tak ada masalah. Faham lagi? Kita nak tukar dengan Fatihah, kita nak baca Al-Baqarah. Tak sah, mesti Fatihah.
Kenapa? Kama ra'aitumuni usolli, aku semayang baca Fatihah, membahang surah Al-Baqarah, tak pakai kawal. Nampak? Nabi jelas dalam hadis yang lain, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak sah semayang orang yang tak baca Fatihah. Okey? Bacaan jangan buat sosek. Biar bunyi bismillah huruf ber sampai walad dhalin ada 156 huruf. Sekurang-kurangnya al-isma' binafsih, mendengarkan pada telinga sendiri. Sekurang-kurangnya gini, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Mesti dengar. Itulah bacaan para sahabat. Ramai orang ni buat. Itu bacaan sahabat mana tu? Mazhab mana itu kan? Ada hak suih dia kata, suih. Apa benda mu ni? Nah, sah tak baca gitu? Tak sah. Kalau yang rukun tak sah semayang, kalau yang sunat tak dapat pahala. Nampak? Macam molek. Faham? Macam molek semayang ni. Mu luar semayang mudah ingat dah Tuhan. Dalam semayang barang-barang pula. Nah, awak molek. Lepas baca Fatihah sunat, Nabi baca surah, kita baca surah atas. Kalau kita baca surah boleh pahala, tak baca tak boleh pahala dan tidak batal semayang. Tok Imam mayang garik tak baca surah, sah semayang. Tapi sunnah baca surah. Surah mana yang molek sekali? Yang datang dalam hadis Nabi baca. Kalau surah yang Nabi tak baca, harus baca. Faham lagi? Nabi tak baca dalam semayang garik surah tu, dia pergi baca surah tu. Contoh dia baca surah Al-Ankabut semayang garik. Faham lagi? Nabi tak baca Al-Ankabut dalam Al-Garik, dia pergi baca. Hukumnya harus. Dan setiap bacaan itu dia dapat pahala. Cuma mana lebih afdal? Yang Nabi baca dia baca sama. Itu paling afdal. Faham? Makna afdal lebih banyak ganjaran. Okey? Kemudian rakaat Allahu Akbar, tangan pegang lutut. Nabi pegang lutut. Kita pegang keting. Macam siamang. Macam lutung tangan pegang peti. Apa pergi pegang peti? Siapa suruh pegang peti? Dah batal tak? Dah batal. Sunnah pegang lutut. Faham? Kerana sahabat tengok, kami nampak Nabi masa rukuk, Nabi pegang kedua lututnya. Kita pegang tak lutut. Yang pergi pegang peti dia buat apa? Tangan macam kera panjang. Faham lagi? Biar tanganmu panjang pun pegang lutut. Ada orang pegang paha. Ikut suka dia. Tak batal semayang, tapi yang sunat kita dahulukan. Pegang lutut. Sunat kan boleh pahala ma yusab. Apa makna sunat? Ma yusabu fa'iluhu. Perkara yang siapa buat dapat pahala. Kemudian benda lagi yang wajib, iaitu i'tidal. Sami Allahu liman hamidah, bangun itu wajib. Kata sami Allahu liman hamidah sunat. Kalau kita naik kosong itu sah semayang, tapi tak dapat pahala. Katalah sami Allahu liman hamidah, Allah telah mendengar segala orang yang memuji-mujinya. Kerana Nabi kata, kita kata attack, kita ikut Nabi biar sama. Faham lagi? Bila dah berdiri betul, barulah kita kata Rabbana lakal hamd atau Rabbana walakal hamd. Faham? Nak panjangkan lagi boleh. Kemudian kita turun Allahu Akbar, sujud. Dan mana yang sunat? Masa nak rakaat, sunat angkat tangan laki-laki perempuan. Allahu Akbar. Bangun dari rakaat, sunat pula angkat tangan. Sami Allahu liman hamidah. Turun nak sujud, tak payah angkat tangan. Kerana Nabi tak angkat. Siapa yang angkat, tak batal semayang dia. Tapi mukhalifus sunnah, tidak menepati sunnah. Faham lagi? Baca apa dalam sujud, dalam rakaat? Baca yang kita baca semua dah. Dalam rakaat, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Dua-dua ni ada hadis belaka. Hadis yang paling kuat, subhana rabbiyal azim. Hadis yang kedua kuat, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Faham? Bila kita sujud, baca pula
Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Maha suci Tuhan yang maha tinggi. Atau kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Faham lagi? Dua-dua betul belaka. Jangan baloh. Baloh bahlul. Kemudian duduk. Duduk itu antara dua sujud. Katalah Rabbil fili warhamni wajburni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya Allah, ampunkanlah bagiku. Tunjukkan kasih sayanglah kepada aku. Tampunkan kekurangan aku dunia dan akhirat. Maafkanlah kesalahan aku, baikkanlah diri aku, dan berilah hidayah kepada aku. Faham lagi? Kata begitu. Jangan rokok lagi, sujud lagi. Cuma ingat dah, ada orang yang tidak sah semayang sebab dia tidak ada tamakninah. Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Assalamualaikum salam bau. Bang, tak sah. Kerana seorang laki-laki dia semayang gitu, tak ada tamakninah. Semayang dah. Lepas semayang dia ke, Nabi ada mari. Dia pun bangun pergi kat Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi jawab, Waalaikumsalam. Kum fasalli fa innaka lam tusalli. Bangun semayang semula, semayang kamu tadi tak jadi. 3 kali dia semayang, tetap Nabi kata kum fasalli fa innaka lam tusalli. Bangun semula, semayang semula kerana kamu dikira belum lagi semayang. Lalah laki-laki tu kata minta maaf minta. Ya Rasulullah, takat ni yang aku tahu tentang solat, apa yang tak kena tolonglah ajar. Nabi pun kata kalau murakak biarlah tamakninah, sumarka hatta tatma'inna raki'an, sumarfa. Kalau murakak biar berhenti dalam keadaan tamakninah. Allahu akbar, diam habis segala tulang-tulang. Faham lagi? Baru boleh akak. Sumarfa, summa maknanya kemudian daripada tamakninah, baru boleh akak. Hatta tatma'inna mu'tadilah, sampai kamu berdiri betul dalam keadaan tamakninah. So masjud hatta tatma'inna sajida. Kemudian dah betul-betul tamakninah malam iktidal, baru boleh turun sujud. Dan sujud kamu itu bertilah anggota dalam sujud tamakninah. Faham? Dah kita nak kerja. Kita mayang di masjid memang molek. Mayang rumah. Nah, lepuk bau. Faham lagi? Nah, molek baju dak akal. Baju dak akal. Nah, rumah. Piah-piah tak tahu. Pasal apa? Pasal orang nak tengok. Kerana kita bukan nak sembah Allah, sembah makhluk. Mari masjid buat lawa. Waktu awak tamakninah, buat apa? Di rumah macam beruk mayang. Kepak bau. Nah, itu. Kenapa? Kerana dia nak tunjuk ke Allah atau nak tunjuk ke makhluk? Nak tunjuk ke makhluk. Lah Tuhan tak terima. Nah, jadi hati-hatilah. Sampai masa kita tayat awal, sampai tayat akhir, sampai berkunut, kita kunut. Faham lagi? Apa yang ulama' tuk guru duk ajar tu molek dah. Kita jangan pandai pada tuk guru pula. Faham lagi? Siapa sini pandai pada ulama'? Cakap tangan. Aku nak selfie dengan dia. Faham lagi? Dan beri salam. Salam ingatlah laki-laki perempuan biar bunyi Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru habis. Semayang itu bermula dari takbir sampai pada salam. Bila dah habis salam tak ada masalah. Mu nak berzikir afdal, mu nak berdoa afdal. Zikir dengan imam ramai-ramai lebih baik. Dan afdal kalau kita tak ada kerja buat, tak ada mustahak apa-apa, kita bangun bersama dengan imam sesal bersama-sama. Jangan tembur lari. Tapi kalau kita ada kerja, nak pergi ambil bini, nak pergi atur anak, gitu begini, kita boleh bangun lepas semayang, kita boleh berzikir atas motosikal. Faham lagi? Jadi mudah-mudahan kita faham sedikit daripada hadis tadi. Solat satu perkara yang tak boleh tinggal. Siapa-siapa pun jangan tinggal. Orang yang tinggal solat susah di alam barzah, lebih susah di akhirat nanti. Kerana akhirat nanti 2 jalan saja. Satu ke syurga, satu ke neraka. Dalam dunia banyak kita boleh kona. Kita tak pergi ikut sekayu, kita bahangkut pada buka bukit. Kita tak betul baik buka bukit, kita bahangkut jangan. Tak jadi pergi ikut jangan, lipat ke bukit Wadi. Tak jadi bukit Wadi, temu mula bukit Dimang.
akhirat tak boleh. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekumpulan dalam syurga, sekumpulan terus masuk dalam neraka. Nak lari kat lain tak ada dah. Faham tak ke? Dan yang kedua, bila kita solat, jangan ikut suka hati. Pergilah belajar sampai solat kita itu betul. Wallahu a'lam. Sebelum kita jawab soalan, saya diwakilkan oleh pihak masjid melancarkan kutipan derma untuk Masjid Kampung Pelandang Tersat kita ini. Kita akan gunakan sumbangan tuan-tuan pada malam ini untuk besarkan tempat memasak untuk kegunaan masjid dan orang kampung. Bajet lebih kurang RM8,000 nak buat dapur. Dapur tempat masak jadi comel dah masjidnya. Helikopter pun ada dah. Nak. Jadi comel pada kampung aku dah pula. kita ladang tak ada lagi ni. Faham lagi? Nah, Tersat ada dah. Wisa dia pula. Tu nak kan ni. Nah, rezeki masing-masing. Jadi kita akan kutip derma malam ni. Kita nak banner dapur sikit. Ada buat gitu begini, nak buat makan-makan minum senang. Takkan nak masuk kat tu imam. Bang, ada dapur pun senang masuk. Betul tak? Duit dan tuan-tuan nanti akan kita banner benda tu. Selebihnya untuk pengurusan masjid dan maslahat umat Islam setempat. Minta gerak-gerakkan tong-tong yang ada. Kalau ada tong dan petugas yang telah diwakilkan mengutip derma, sila bangun. Mereka akan gunakan karung begini untuk kutip derma, dan mereka akan gunakan tag begini. Comel benong lah pula. Ada dengan tag. Ada tulis AJK petugas. Sila bangun sekarang untuk memungut derma. Bagi yang melihat di live di Facebook esok lusa, dalam YouTube, dalam TikTok, kita akan sertakan apa benda ni, nombor akaun untuk orang derma, untuk masjid kita ini, iaitu Bank BSN, nombor akaun 11500 410000100567. Yang nak bayar bil api masjid, nombor akaunnya 210 108 890 308. Pelan-pelan dia, kutip pelan-pelan. Buka karung tu luar-luar, buka-buka. Lagi dia tak bagi, jangan gerak. Muslimat kalau biru baik dia. Muslimat mana? Ada orang kutip tak? Dia ni. Orang luar tau. Boleh masuk sikit lagi kat sini. Boleh gerak depan sikit. Pasal orang luar tak boleh masuk. Boleh tak? Gerak depan sikit. Boleh tak? Depan. Biar orang belakang boleh masuk sikit. Pasal duduk cacang luar. Jangan balik, rugi. Kerana kita ada dua perkara besar yang dinanti-nantikan. Yang pertama, soal jawab ni. Ada masalah, tanya. Kita pakat selesai masalah. Okey? Yang kedua, saya dimaklumkan oleh pihak masjid, lepas mayang kat gigi, ada makanan jamuan besar-besaran di rumah masing-masing. Okey? Jadi balik rugi. Tak tanya soalan pun tak apa, orang lain tolong tanya dah. Pakak-pakak dengar. Ketik-ketik lagi. Dua kali wi tak apa. Dua kali baru dua ya. Kita bukan senang wakar. Sekali wi semua harta tak. 2 tahun kita kena Covid, beribu orang mati. Tahu tak? Kita mati tak? Tak. Siapa dia baru ni dia mati? Ada tak? Tak ada. Kalau mati tak hari tak? Tak matinya kita ni hebat kita ke Allah yang pilih? Allah pilih supaya kita masih dapat menderma. Tiba-tiba tak mati wisia juga. Jadi baik matilah. Tak apa. Orang lain mati pala kubur Covid. Waris tak boleh tengok, tak benar mandi, tak boleh tayamum, faham? Tak boleh hantar kubur. Beribu orang. Kita hidup mana boleh ada. Dekuk juga. Nak buat aruan gitu. Terus kutip. Baik, sambil-sambil kita memberi sumbangan untuk masjid, kita tengok soalan orang Tersat kita. Soalan pertama, walaupun saya dah jawab soalan, jangan berhenti selagi belum habis tugas.
Di kampung saya ni ada surau. Tapi tak aktif. Saya selalu ke masjid, jauh dari rumah. Salahkah saya jika tidak jadi aktifkan, imarahkan surau kampung saya? Kawan saya ni baik sangat, suka tolong orang, tapi dia suka ungkit. Dia gini, kita ada dekat masjid, kita pergi masjid lain. Kita duduk kat masjid Teresak, kita pergi masjid Sekayu. Kita duduk kat masjid Sekayu, kita pergi masjid Kuala Menjai. Tak ada masalah. Yang dilarang ialah bila kita tinggal masjid, masjid tu tak dapat nak kerjakan solat Jumaat kerana tak cukup orang. Situ tak boleh, haram. Okey? Kerana kita tak macam zaman dulu. Kita ni sudah banyak masjid dan kesibukan itu macam-macam hal. Duduk ke mamang, dengung-dengung, nada kitab sungatong, sungatong tang ke pemasuri ngaji. Jadi berpulah cawah kali tak ada masalah. Pakat-pakat imarahkan mana tempat yang kita sempat. Cuma janganlah sampai mati terus, surau tutup terus kerana pakat lagi belaka. Okey? Kawan saya suka buat benda yang baik tapi suka mengungkit. Mengungkit ini ketika perlu saja boleh. Contoh ibu bapa yang anaknya derhaka, tak kenal ibu bapa, maka ibu bapa dia ungkit supaya dia insaf, itu dibolehkan. Kita tolong orang, orang itu tak kedar diri, sombong dengan orang yang memberi pertolongan, maka kita ungkit dah supaya dia hilang sombong, itu dibolehkan. Ungkit yang dilarang ini yang tidak ada masalah apa-apa, jenis suka mengungkit, itu dilarang syarak. Soalan seterusnya, jika kita sempat solat jenazah yang hadir di hadapan, bolehkah kita solat jenazah secara ghaib? Jika boleh, berapa lama qada masa? Kita tidak sempat. Bagaimana pula jika wanita ingin turut serta menyolatkan jenazah ahli keluarganya? Boleh terangkan kaedahnya secara berjemaah. Baik. Solat jenazah ada 3 cara. Yang pertama, mayat ada depan kita. Macam yang sokmo kita semayang mayat di masjid, di surau, di rumah. Faham lagi? Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, mayat sudah ditanam di dalam kubur. Kita balik tu siap dah tanam, maka kita semayang di atas kubur. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, mayat ada Mekah. Contoh kita duduk di Teresak ni, dapat maklumat pak saudara kita Wak Haji meninggal di Mekah. Faham? Maka kita semayang, mayat tak ada di Teresak ni, mayat ada di Mekah, dipanggil solat jenazah ghaib. Ingat dah? Cara mana niatnya? Sama macam semayang biasa jenazah. 4 kali takbir. Takbir pertama kita niat, Allah, aku semayang solat jenazah ghaib bapa saudaraku si Pulan, atau ibuku. Ibuku tak payah sebut nama kerana ibu kita tidak dua je. Faham lagi? Dengan 4 takbir fardu kerana Allah Ta'ala. Lepas tu baca Fatihah, takbir yang kedua selawat, takbir yang ketiga doa kepada mayat, takbir yang keempat salam. Itu cara dia. Cuma kalau nak semayang jenazah ghaib, kita duduk di Teresak, di Kuala Berang, kawan kita meninggal di Kuala Lumpur, kita tak pergi, faham? Boleh semayang sini. Kita kawan kita ada di mana? Di Johor Bahru meninggal, contohnya. Kita di Kuala Berang, boleh semayang, tak wajib kita pergi di Johor Bahru tu, faham lagi? Kadang-kadang waris-waris kita tak semayang. Contoh, mak dara kita orang Teresak, mak dara kita orang Perak duduk di nu. Faham lagi? Kita dengarlah mak dara mati di Perak, tak semayang kita sini, anak dara. Bengong punya anak dara. Dia nak semayang mana jauh? Jauh korok mu, semayang gaib Lepas tu suruh dengar, suruh ngaji. Orang duk ngajar mu tengok drama. Baru ego nak kena cekek dia tu kopek, bersambung malam esok. Malam esok pula. Kena tipu gitu drama. Betul tak? Tak. Dari muda pak tua kita jahil, faham bodoh. Acu ego nak kena tikang, bersambung minggu depan. Minggu depan pula. Tak pergi pula. Esok nyanyi pula, tak pergi pula. Habis drama tu kan dia tulis, drama ini hanyalah rekaan semata-mata. Tiada kena mengena dengan yang hidup atau yang telah mati. Ada tak tulis gitu? Ada. Babung pergi tengok kok.
Pasal dia tulis bahasa Kuala Lumpur. Cik tulis bahasa Terengganu. Drama ni lebongnya. Mu semua hok tengok bahan bodoh belaka. Memang kita tak tengok dah. Faham lagi? Bukan marah hiburan, tapi meninggalkan fardu ain kerana mendulukan hiburan. Itu satu kebodohan. Tahu tak? Bukan marah hiburan, Islam bukan anti hiburan. Tengok masa lah. Siapa rela tak pergi dengar. Nak? Tengok bola. Syaratnya gini, mestilah mayat itu sudah selesai dimandikan. Sunat selepas dikapankan. Kalau tak mandi lagi, kita sembahyang ghaib di sini, tak sah. Faham lagi? Jadi nak buat gua ni, nak tahu mayat pak saudara ada di Perak tu. Kita anak saudara ramai-ramai duduk di Teresak ni. Nak tahu gua ni mandi tak lagi? Telefon lah sakit tayar pokok ni. Takkan dah reti bagi tu semua. Telefon, halo. Ni anak saudara arwah ni. Anak saudara si jenazah, si mati ni. Hak duduk Kuala Berang ni. Jadi kami nak sembahyang ghaib ni. Nak tanya, dah mandi dah lagi? Tu imam dia kata, mandi dah. Mandi dah, sah kita sembahyang sini. Faham lagi? Kalau tak mandi lagi, setengah jam lagi baru mandi. Tak sah kita sembahyang sini. Faham lagi ya? Ingat tak? Anggur lagi bahan nasi pinggang tak ingat pula. Tak, biar ingat. Bila ingat aja kalau lain pula. Iaitu mandi sudah mayat sudah dimandikan. Kalau mayat itu tak mandi lagi tak sah. Dah kalau kita pergi semayang dah salah, tak sah kau. Cuma tak berdosa lah. Tidak sengaja, faham? Kita ingat mandi dah, rupanya tu imam mandi dah. Mayat tak lagi. Jika AJK masjid tidak mahu guna duit masjid untuk baiki kerosakan masjid, adakah berdosa? Tidak tunai tanggungjawab. Dan kita diberi amanah. Orang yang diberi amanah wa idza tumina khana. Kita diberi amanah menjaga akaun masjid. Mana-mana kerosakan kita guna sumbangan orang ramai untuk baiki. Kita tak boleh guna, tidak amanah. Faham lagi? Hati-hatilah. Makmum yang masbuk, Tok Imam baca tayat awal. Adakah makmum masbuk tadi duduk saja atau baca tayat juga? Bagaimana pula dengan tayat akhir? Baik. Tok Imam duduk tayat semayang Zuhur. Tayat awal, makmum baru sapa. Rakaat pertama barulah nak takbir duduk. Makmum tu ada tak tayat? Tak ada lah. Tapi dah imam tayat, ikutlah imam. Sunat baca tahiyat juga walaupun bukan tempat makmum baca tahiyat, kerana hadis ju'ilal imamu liyutamma bih, dijadikan imam supaya makmum ikut. Soalan seterusnya, Tok Imam tak mampu baca Fatihah, habiskan baca Fatihah, mana cara untuk undur diri dan minta diganti? Tok Imam dah habis semayang, nak berhenti semayang. Faham? Nak buat gua ni. Kalau Tok Imam nak berhenti semayang, tengah semayang, keluarlah risau. Tak payah kata sahaja aku berhenti bini-bini. Faham lagi? Contoh Tok Imam terlupa mandi junub. Tengah-tengah Fatihah teringat Allah. Tak ingat mandi jadi. Faham? Maka tak payah. Niat apa-apa terus keluar. Kerana solat awak sudah tak sah dari awal lagi. Okey? Keluar. Tak payah khabar sila ganti dah. Tak payah. Bila tengok imam keluar, sunat makmum ganti. Pergi berjalan tempat imam. Nak berjalan tempat imam, jangan jalan slow-slow. Jalan biasa saja. Okey? Kita duduk belakang, imam lari dah. Kita nak pergi kat tok imam. Jalan gua ni. Jangan 3 langkah berturut-turut. Kalau 2 langkah tak batal. Mana 2 langkah? 1, 2 tak batal. Yang batal 1, 2, 3 batal. Tapi kalau 1, 2 patut letak di sebelah tak batal. Okey? Melainkan pada ketika tahiyat akhir imam bangun. Duduk tahiyat akhir imam bangun.
keluar contohnya. Makmum nak buat apa ni? Nak ganti. Makmum tayat akhir duduk, imam tayat akhir. Imam ketuk, bong, ketuk. Contoh imam pun bangun lari. Tak? Dah makmum sunat ganti imam tak? Tak ganti. Faham tak lagi? Kerana baru tahiyat akhir. Adapun jika hujung tahiyat akhir tak sunat dah. Pakai salanglah ramai-ramai. Okey? Tapi kalau awal lagi sunat makmum ganti. Cara dia gimana? Hendaklah makmum itu bangun dulu. Dia tahiyat akhir, bangun, berjalan dan duduk di tempat imam. Faham lagi? Jangan ngesok dah. Minggu depan siapa? Bergelulung habis tiko-tiko. Tak? Soalan seterusnya. Bagaimana qada puasa yang ditinggalkan 2-3 tahun lepas? Apakah qada saja atau bayar fidyah? Kita ada sehari tinggal puasa 2 tahun lepas. Bila 2 tahun lepas, kenapa tidak qada? Kerana kita lalai. Kalau lalai, maka wajib qada sehari dan fidyah secukup. Tapi kalau kita tak qada sebab sakit, tak sihat, maka tidak ada fidyah, hanya qada saja ada. Faham lagi? Yang cuai, lalai, masuk Ramadan barulah kena fidyah. Tidak ada cuai, sakit, tak sihat, faham? Tidak ada fidyah, hanya ada hutang qada. 2 hari 2 harilah, 4 hari 4 harilah. Maka jika 10 tahun dulu kita hutang 30 hari puasa, kita tak qada kerana cuai. Sekarang baru kita insaf, maka 30 hari kali 10 300 cupak dan qada 30 hari. Fidyah 300 cupak. Okey? Apakah wanita yang berhaid pada waktu isyak perlu qada sembahyang maghrib? Jawabnya ya, itu pendapat yang masyhur. Kerana boleh dijamak. Nampak? Soalan seterusnya. Apakah hukum adab duduk di depan guru? Bolehkah dihanjurkan kaki? Jika berdekatan sebaiknya tidak. Macam Quran, kalau dekat kita anjurkan kaki, haram. Tapi Quran itu depan tapi jauh, makruh. Depan kaki kita Quran, kita buat kaki ke Quran, haram. Niat mempersenda jadi kafir. Tapi Quran itu jauh, makruh. Apakah hukum makan telur ikan 36.000 sekilo? Kaviar dipanggil. Ini makanan-makanan orang kaya lah. Satu sudu $1,500. Sudu, satu ikan yang ada di Sungai Rhine di Jerman. Dia punya telurnya sangat lazat. Hanya makanan para di istana saja. Nah, jadi ginilah, kalau kita makanlah daripada sumber yang halal. Okey, kalau telur itu halal, alhamdulillah. Memang halal lah. Duit kamu pula halal. Okey? Jadi beginilah, orang kaya dia makan tak macam kita. Kita makan cara miskin, orang kaya cara kaya. Jadi adakah orang kaya wajib makan macam orang miskin? Taklah. Dia makan cara kaya dia lah. Tapi ingat, jika membazir itu berlebih-lebihan, akhwani syayatin. Jadi saudara syaitan. Orang kaya yang joli lah, rumah 6 juta. Kereta je 40 buah. Contoh 40 buah kereta tu. Tapi suka bersedekah. Tak ada masalah. Faham lagi? Kerana ada imbangan antara dunia dan akhirat. Nampak? Yang tak bolehnya hanya membazir je untuk dunia semata-mata. Nak? Hukum berniaga dalam kawasan masjid, penjual atau pembeli iakah yang bertanggungjawab? Dalam kawasan masjid boleh berjual beli. Yang tak boleh jual beli dalam masjid. Faham baik-baik. Faham? Dalam masjid, ni dalam masjid, tempat yang orang bersolat di situ. Ataupun beranda, dipanggil harim tepi tu, kat orang puang duduk tu tepi tu, harim masjid, tak boleh niaga. Yang mana kita sampai situ sah niat iktikaf. Ni ruang solat. Ruang solat utama, ruang solat kedua.
harim beranda masjid sampai belakang. Tak boleh berniaga. Yang boleh berniaga tanah luar tu, bawah kat roboh mutu. Faham lagi? Itu bukan masjid. Sudah. Masjid ni, bangunan masjid ni. Nampak? Jangan berniaga dalam masjid. Bolehkah kita makan hasil dari pemburuan anjing buruan? Apakah syarat-syaratnya? Baik. Anjing buruan ni maksudnya kita berburu menggunakan anjing. Dan anjing itu menggigit haiwan yang kita buru sampai mati. Kita boleh makan. Okey. Dia binatang yang kita nak sembelih ni ada dua jenis. Satu dipanggil al-maqdur alaih. Yang kedua ghairul maqdur alaih. Al-maqdur alaih maksudnya binatang yang boleh kita pegang dia. Faham lagi? Seperti ayam, itik, lembu, kambing. Maka yang maqdur alaih ni wajib kita potong pada leher biar putus dua saluran nafas dan makanan. Okey? Yang kedua dia panggil ghairul maqdur alaih. Ghairul maqdur alaih ini binatang yang liar, yang lari-lari, yang kita tak boleh tangkap. Maka boleh kita sembelih dengan kita lempar panah yang tajam. Seperti tombak, seperti lembing. Nak? Niat sembelih. Kita ada panah yang tajam, nampak kacir, kita niat sembelih. Pak kena atas dada mati, boleh makan. Okey? Ataupun tidak menggunakan senjata, menggunakan binatang buruan. Yang disebut dalam Quran al-muallamah, binatang yang telah dilatih. Okey? Sama ada kita latih itu anjing atau harimau atau singa ke anda lah. Kengga dak buat kerja. Faham? Kura dak buat binatang beruang, kura slow jalan, faham? Cuma yang banyak seluruh dunia guna anjing. Okey, kita masuk dengan anjing ni pergi dalam hutang. Anjing ni bila nitah, napoh, kacir, rusa, kijang, dia tak kerja. Kerana apa? Kerana dia sudah dilatih. Faham? Bila dia kerja, kalau kita suruh baru dia kerja. Faham? Kalau kita datang suruh, ni tabrak je bahang lalu, tak boleh makan, haram, jadi bangkai. Kerana itu makanan dia. Okey? Dia binatang mu'allamah, anjing ni dia duduk sebelah kita. Nitah napoh joget depan, tak pergi. Anjing tengok kita. Lambat ribah. Faham? Kita tengok je. Tak pergi. Kita kata go. Go tu pergi selalu. Baru dia pun makan perak. Bahan tak tekok kacir, patah tekok, boleh makan. Itulah sembelihan dalam Islam, digigit oleh mulut anjing. Tengok anjing ada kelebihan. Faham? Tapi kalau Tok Imam yang gigit kacir, mampu, dah boleh makan. Faham? Bukan nak kabur anjing mulia pada Tok Imam tu, tidak. Tapi itu sembelihan dalam Islam. Kena faham. Sebab anjing ni bukan semuanya tak boleh. Kena mengaji. Ada yang tak boleh, ada yang boleh. Bela dalam rumah haram. Bela sebagai binatang buruan boleh. Okey? Jadi lepas apa kita dapat bekas dia gigit itu, Nabi sebut dalam hadis lain, fasiluhu sab'a ulahuna biturab. Basuhlah bekas tekok anjing tadi pada tekoknya 7 kali. Satu basuhannya dengan air tanah. Okey? Masa saya kecil dulu, saya selalu makan anak lebah yang direbus. Alah bala. Dia lebah ini binatang yang tidak dibunuh lah. Yang dihormati syarak. Tak boleh bunuh. Dia yang mudarat saja boleh bunuh. Makan tak boleh kalau makan lebah. Serangga tak dihalalkan makan serangga. Satu saja yang dihalalkan makan, belalang. Itu pun belalang di tanah Arab. Bahan lebah, bahan tedus senu, bahan goreng habis. Tak boleh. Masih budak-budak tak ada dosa nak mana. Kita tak tahu kehala kita. Soalan seterusnya. Dalam sebuah kampung ada orang bukan Islam. Bila kita buat korban, boleh tak kita beri daging korban pada orang bukan Islam? Beri kepada orang Islam. Beri daging yang kita beli di kedai kepada jiran yang bukan Islam. Kan? Itu pendapat yang muktamad.
Kalau ada kematian abang, adik dan kakak yang masih bujang dan sudah tidak ada mak dan ayah, patu si mati tinggal sedikit duit dalam 3-4 ribu, apakah adik-beradik nak buat dengan duit itu? Boleh tak adik-beradik gunakan duit si mati untuk bayar fidyah? Guna untuk amal jariah, kena buat pembahagian faraid ke lagu mana? Baik. Dia kata adik-beradik mati tinggal duit 4-5 ribu. Nak buat benda duit tu? Dengar baik-baik. Bila dia meninggalkan duit, seseorang mati, duit, harta, maka dia 3 perkara kena buat. Wajib. Pertama, bayar hutang Allah. Ada tak dia tinggal, ada tak dia pergi haji lagi? Tak pergi lagi, maka wajib kena upah haji. Tak ambil, dosa. Jangan main-main. Okey? Ada hutang fidyah tak? Ada hutang 30 cupok beras. Bayar dulu 30 cupok. Faham? Ada tak dia nazar nak melih kambing? Ada itu. Dia kata kalau boleh kerja nak nazar melih kambing, dia tak ingat. Maka wajib cari ambil duit dia, beli seekor kambing 800, semilih. Pergi makan orang miskin. Okey? Baki tu hendaklah bayar hutang manusia pula. Kedai ruci, kedai motosikal, dalam kampung dan sebagainya. Faham tak lagi? Baki pula baru faraid bagi dengan waris. Faham tak tu? Pertama bayar hutang agama, hutang Allah. Kedua hutang manusia dulu. Yang ketiga ada lebih faraid. Dah mana waris dia? Adik-beradik dia. Mak ayah mati dah, adik-beradik. Suami isteri PJJ. PJJ mana PJJ? Pengajaran. PJJ. Pasangan jarak jauh. Pasal apa? Covid. Faham lagi? Jadi suami di Kuala Selangor, bini Kuala Menjai. Faham lagi? Nak jumpa tak boleh? Soalan dia, apakah hukum bila suami minta isteri buat video call tunjuk yang seksi-seksi supaya suami dapat lepaskan hajat menggunakan tangan suami? Boleh ke tak? Siapa tanya? Cik Bangun. Sebab tu suruh mari dengar, betul tak? Untung. Mu nak tanya tak erti, orang tolong tanya. Nak? Mari dengar. Ini kita boleh dengar agama malam ni. Jangan mu rasa malam esok boleh dengar pula. No molek mu mati ke kan? Boleh dah dengar esok? Tak dah. Hidup kita bukan macam rotek, 6 bulan. Nak? Napas je. Kena molek ni. Kuliah terakhir kita seumur hidup kita ni. Esok ada. Esok alam barzakh. Nak? Hati dengar molek. Baik, dia kata dah duduk jauh. Tak usah kira lah PJJ ke JKK ke apa, tak kira ke pandai lah. Suami isteri boleh. Apa yang boleh? Melihat apa yang tak boleh dilihat oleh orang lain. Bila kita sudah akad nikah, aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu, contoh. Nak? Sini berapa hantaran sini? Nak lari lah. Kau tak faham SPM? 1,000. Nak kat seorang masa. Murah boleh kalau 10 tak ada piti. Bila jawab nikah, faham? Tadi sebelum akad nikah, kita dengan tunang, bukan laki bini dia. Ada aurat. Ada anggota badan yang haram kita tengok dia dan haram dia tengok kita. Faham lagi? Tapi bila sudah selesai jawab nikah, tidak ada aurat. Maksudnya tidak ada lagi bahagian badan laki bini yang wajib tutup. Faham tak? Laki bini tidak ada aurat. Hidup 2 orang dalam rumah lah nyawulat, ada masalah. Mu tengok aku tengok mu. Bini duk goreng ikan. Jangan win netut minyak anas dah lah. Faham tak lagi? Nampak? Laki duduk kau duduk ni, mesejnya kau lah nyawulat. Faham? Hadir. Dosa tak? Tak, dia laki bini. Tapi kita pelik ni, kita buat benda-benda gitu masih baru nikah. Faham? Bila tua dah tak buat apa? Dan kan halal itu sampai mati. Faham? Jadi ingat, balik kuliah ni buat selalu.
Faham tak? Kita buat lah. Hak cucu-cucu tak ada di rumah lah. Betul tak? Buat mula. Supaya apa? Semakin ada timbul rasa erat kasih sayang semula. Sebab kita orang Melayu bila masuk 50, tok tidur dengan cucu. Tok Ki berasa nak sepak cucu. Sakit hati aku cucu. Lambat cucu ni tak kapok kepala. Natang ni balik tidur mok-mok. Faham lagi? Dah nak duduk kat tok cucu ada. Nak. Masuk 60, tok Ki bawah katil tidur. Tok atas katil. Faham tak? Itulah yang terjadi. Masuk 70, tok atas rumah, tok Ki bawah rumah. Nak gerai ke bawah, tok wiai liur ke lubang latar. Poek, kau biar kepala tok Ki. Tak? Tak? Jadi balik ni kita pergi duduk semula. Buatlah seksi-seksi. Tok dengan tok Ki, Pok Long dengan Mok Long. Haram ke tak? Tidak haram. Ni mana umur 65 dah tu kau puang, Mok Long balik ke gi cakap seluruh pendek saja. Tunggu tok Ki balik lagi. Kita balik Unggar dia, ambil luar pendek, sok kaju luar pendek aje. Duduk dalam bilik. Betul tak? Tunggu Pok Long balik. Pok Long balik buka pintu. Tengok Pok Long akan luar wala aje. Baju dah akal. Pok Long pula ada jantung. Inna lillah, meninggal dunia. Kan seronok. Boleh tahlil dah. Jadi boleh, tak ada masalah video call dak mereka, cuma jangan wi korang. Faham tak lagi? Nak kata haram tak boleh Kerana yang melihat itu satu sama lain. Faham? Tapi suami pula nak menggunakan tangan tak boleh. Yang boleh suami menggunakan tangan isteri. Jadi suruh isteri dia kiring tangan. Faham lagi? Tangan suami tak boleh. Faham? Mana boleh? Mu tengok bini mu lanjang dalam video tu boleh pasal bini mu. Kau bini orang. Bini mu pula tengok mu puing, tak apalah lelaki dia. Mu nak gunakan tangan mu dah boleh. Faham? Boleh guna tangan isteri. Isteri boleh guna tangan suami. Faham lagi? Soalan seterusnya. Seorang ibu yang kafir mengandung anak, dalam itu anak mati dalam perut. Anak itu boleh menarik ibu yang kafir masuk syurga tak? Innallazina amanu wa amilus solihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Innallazina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka itu syurga, kekal mereka itu dalamnya selama-lama. Dan sungguhnya orang-orang kafir, sama ada kafir yang ada kitab Yahudi dan Nasrani atau kafir-kafir yang sembah berhala musyrik, mereka duduk dalam neraka jahanam, kekal tidak keluar selama-lamanya. Jadi kalaulah anak yang mati dalam perut, boleh tak memberi syafaat kepada ibu bapa yang kafir? Tak boleh. Kerana orang kafir itu dalam neraka. Fattakun naral lati waquduhan nasu wal hijarah. Hendaklah kamu semua takut akan neraka Allah, yang mana bahan bakarnya daripada manusia dan batu berhala. Uiddat lil kafirin, kami jadikan neraka itu untuk orang kafir. Okey. Soalan seterusnya. Dia tinggal solat banyak. Lepas tu nak kira guana solat, tak tahu nak kira. Gini, kalau kita tak boleh nak kira, anggar je lah. Anggar. Nak kita solat, kita anggar. Sampai satu masa nanti kita akan rasa seperti sudah lebih daripada yang sepatutnya, insya-Allah. Akan ada perasaan itu, okey? Lepas tu kita pun stoplah tinggal. Jika ada terkurang, Allah maafkan. Kalau terlebih, solat itu kata ulama jadi solat sunat. Apakah hukum salat pakai gambar, baju gambar kartun? Kalau kecil dimaafkan, kalau besar makruh. Begitu juga tulisan yang halus-halus dimaafkan, besar yang menyebabkan orang di belakang dapat baca makruh.
Orang yang pakai baju ada tulis duduk depan, kita duduk belakang, duduk baca baju dia. Persatuan takut bini tersak. Oh, ada persatuan kalau gitu. Faham lagi? Kita pun hanyut. Sedangkan akimi solat li zikri. Dirikan solat untuk ingat kepada aku, kata Allah. Faham? Tapi tidaklah haram. Dataklah batal semayang. Okey? Bolehkah kita tampal lukisan manusia di dinding rumah bilik kita? Jawabnya tak sah lah. Keluar pada khilaf ulama. Kerana ada hadis yang berbunyi innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suwarun. Al-hadis. Sesungguhnya malaikat rahmat yang mendoakan kebaikan tuan rumah, dia tidak akan masuk dalam rumah yang ada gambar dan patung bernyawa. Gambar yang tak bernyawa tak apa. Gambar kejung, gambar pokok nyong, gambar sekayu, gambar patah. Gambar arezek. Tak apa, bukan bernyawa. Gambar napih teh puang, gambar buh gigi. Tak apa. Ni dak gambar orang, gambar artis, gambar pemain bola, gambar bernyawa. Soalan seterusnya. Saya mari lambat ke masjid, masa itu orang baca kunut dah. Berapa rakaat saya kena tambah 1 rakaat. Oh, baca kunut dah, baca kunut 2 rakaat. Selepas rakaat. Okey? Imam rakaat yang kedua, naik pada rakaat sami Allahu liman hamidah. Dah rakaat yang kedua. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait. Dia baru sapa. Allahu akbar. Jadi dia tak dapat dua rakaat. Dia hanya dapat solat berjemaah. Nanti imam salam, wajib tambah 2 rakaat. Dan pada rakaat kedua, lepas pada rakaat, sunat pula baca sekali lagi doa kunut. Soalan seterusnya. Dulu kawan saya meniaga ketung. Kalau hak uduh-uduh kawan saya. Dia dah uduh. Biasanya dia dah ni. Faham? Hak uduh-uduh kawan saya. Faham? Mudah pakai ketung. Dan masa niaga ketung dia dapat kumpul banyak. Sekarang dah insaf. Apakah hukum guna duit itu? Gunakanlah untuk maslahah orang ramai. Contohnya kita buat tandah, buat jalan, beli batu, biar orang tak boleh lalu, tak lecah dan sebagainya. Itu yang terbaik. Okey? Soalan seterusnya. Saya ada suka seseorang, kenang sungguh ke dia. Apakah yang harus saya lakukan? Kenang menawak benda dia. Menawak sebagai pekerja, nawak sebagai isteri, khabar lah. Mu ada mulut. Apa suruh aku khabar pula? Assalamualaikum saudari, saya duduk di Kuala Menjai. Saudari orang sini, kampung Kelantan. Saya berkenan nak ambil saudari sebagai isteri saya. Kalau saudari bersetuju, ibu bapa saya akan datang meminang seperti biasa adat kita orang Melayu. Assalamualaikum. Khabar gitu. Faham lagi? Jelas. Nak? Apakah faedah yang mesti dibayar pada bank itu adalah riba? Jawabnya, sebahagian daripada faedah itu riba. Namanya interest. Kullu qardin yajuru nafa'a fa huwa riba. Setiap kita beri pinjaman pada orang untuk menarik untung bayaran nanti yang lebih, itu adalah riba. Nampak? Bila riba hukumnya haram. Wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Okey? Soalan seterusnya. Sikit ya nak habis dah. Macam mana nak solat dalam kapal yang bergerak? Solat dalam kapal yang bergerak. Okey, kapal gerak dung 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 dung. Solat macam biasa boleh berdiri tak dalam kapal? Boleh. Dalam bot nelayan hak besar tu boleh. Yang tak boleh ketika ribut brum berbum berbam baru semayangnya duduk, atau ketika air kucoh dagat berdiri jatuhlah air. Nah, jadi kalau dalam kapal ni soalan bukan bot, kapal. Lebih lagi mudah. Faham? Kapal tu besar. Berdiri macam biasa wajib. Solli qaimah, wajib solat berdiri. Okey, ni kapal nu kiblat. Kita semayang menghadap kiblat. Tiba-tiba kapal rakaat yang kedua semayang subuh, kapal tu kona. Maka wajib kita pusing menghadap kiblat mula. Faham lagi? Nah, kapal tu betul balik menghadap kiblat, kita pun betul balik jadi kiblat balik. Faham?
Adakah jual beli tidak sah bila imam sudah baca khutbah? Betulkah ada larangan jual beli ketika itu? Apakah hukum makan anak-anak? Terus sama kuing. Dia ni makan anak-anak ni. Jadi kelapa orang ni ketika darurah, dia binatang serangga ni, dia masuk al-qabisat, kara-kara yang dianggap keji. Dia ketika darurah je, faman ya'tura ghaira baghin wala 'adin fala isma alaih. Barang siapa masuk pada situasi tidak dapat membuat pilihan, lapornya boleh menyebabkan hilang nyawa, boleh menyebabkan kematian, boleh menyebabkan pengsang, tak ada nasi lemak, tak ada nasi kabu, tak ada nasi dagang, ada anak-anak, bolehlah makan. Nah, ni nasi tambah nama anak-anak. Nah, itu bukan darurah. Bila tidak darurah, haram. Okey? Dia kata ada tak dalil dia haramkan jual beli ketika semayang Jumaat? Adalah. Apabila sudah dilaungkan azan pada hari Jumaat, Allah kata mana? Wadarul bai'. Taklah kamu semua meninggalkan jual beli. Faham lagi? Bila tu? Setelah azan solat Jumaat. Bukan masa khutbah lah, setelah azan. Tak khutbah lagi. Faham lagi? Khutbah lambat lagi. Bila sudah azan dah untuk solat Jumaat, maka haram jual beli. Siapa yang haram jual beli? Orang yang wajib Jumaat. Orang yang tak wajib Jumaat tidak haram. Kau puan wajib tak sembahyang Jumaat? Tak haram jual beli. Okey? Budak-budak wajib tak solat Jumaat? Tak, budak-budak tak haram jual beli. Musafir wajib tak solat Jumaat? Tak wajib, tak haram jual beli. Ingatlah. Yang haram jual beli orang yang wajib solat Jumaat. Dah kalau jual beli juga sah ke tak? Sah. Perbuatannya haram. Mazhab lain tidak sah. Ni keras kan. Baru ni ustaz pakai kain pelekat Yamaha. Kat mana ustaz beli? Saya nak beli. Saya tak beli, orang hadiah. Dua lah dapat. Yamaha Waisuku. Tapi kalau nak beli, yang hadiah tu adalah pemilik kedai motosikal. Di bawah pertama komplek. Pertama komplek tahu? Satu pintu depan, belakang, pintu belakang. Ada tak kedai motor? Yang helmet banyak. Pintu belakang masuk kanan. Awak banyak helmet original. Helmet 1000 sutil, 800 sutil tu. Owner kedai tu yang hadiahkan tu. Faham lagi? Jadi mungkin cari situ lah. Ada kedai, wallahu a'lam. Tokai dia beri. Ya, yang jaga kedai tu Pak Su. Yang owner dia Hafiz nama dia. Soalan terakhir. Apa hukum perempuan belum kahwin pakai inai? Fatwa kebangsaan kata boleh. Tapi ada ustaz mengajar kata tak boleh. Macam mana tu? Boleh, tak boleh pamerkan di khalayak ramai kepada laki-laki ajnabi. Faham? Kan inai itu pakaian perempuan. Memerahkan jari-jari, mengerahkan badan-badan ini adalah untuk perempuan. Kerana apa? Kerana orang laki-laki suka tengok bini dia letak warna merah pada hujung badan. Mana hujung badan? Hujung kaki. Masuk di jari kaki merah inai. Ujung tangan letak ni, jari-jari ni. Maka suami akan tertarik. Attraction orang putih panggil. Wow. Gitu. Tak percaya buat. Tahu tak? Itu yang menarik perhatian suami. Letak warna merah pada hujung badan. Mana? Kaki letak inai. Atau cat kuku. Cuma inai sah semai ambil wuduk. Cat kuku tak sah. Harus pakai. Tapi nak mandi junub, nak wuduk wajib tanggal. Kerana dia bergiring. Okey? Nah, jadi kaki merahkan, jari tangan merahkan, lepas tu atas kelopak mata merahkan, bau ujung pipi merahkan, blusher dia panggil. Lepas tu ni mulut anak anjing merahkan. Faham? Kemudian rambut pula celup merah inai. Suami rasa seronok tengok. Tak percaya buat. Faham lagi? Ni dok. Rambut dah putih sebelah, merah hitam sebelah, macam ketupat. Pakai pula ke maratung.
Mata tak ada ubuh benda atas ni. Sisi ikan khisi. Lekat atas kelopak mata. Tu lagi tengok utuh tengok. Nak. Jadi bila kita pakai begitu, kita keluar rumah, dia termasuk tabarruj yang diharamkan. Allah kata wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, janganlah kamu berhias sampai berlebih-lebihan macam perempuan yang bukan Islam, yang jahiliyah. Okey? Jadi kalau kita dah merahkan sini, merahkan jari dengan ini naik, merahkan jari kaki, merahkan pipi, merahkan mulut, sudah diharamkan kita tunjuk pada laki-laki yang bukan mahram. Allah kata wala tubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna, jangan kamu tunjuk perhiasan kamu itu melainkan untuk suami-suami kamu. Sebab tu ulama kata boleh perempuan yang belum berkahwin pakai inai, tapi bila mereka nak keluar rumah, mereka hendaklah menutup inai tadi dari dilihat orang. Faham tak ke? Soalan lisan, habis dah soalan bertulis. Ya, kita nak balik ya. Siapa nak bertanya? Ada tak nak tanya? Ada lagi nak tanya? Cepatlah, tak ada dah. Tak ada dah. Kita nak beri 2 helai malam ni. Setiap malam kita bawa, insya-Allah. Orang Pirsak dapat 2 helai. Biasa 1 helai 2-3 malam. Yang pertama warna merah saiz M. Siapa nak? Bangun. Saiz M. Nak. Mai sini. Nama apa? Muhammad Zulhilmi. Okey, belajar di mana? Pondok Darul Iman. Dalam 2 hadis ini, hadis manakah yang tak boleh diamalkan? Hadis dhaif atau hadis palsu? Hadis dhaif salah. Hadis dhaif boleh diamalkan. Hadis palsu haram diamalkan. Okey? Yang tak boleh diamal adalah hadis palsu, hadis maudhu'. Hadis dhaif boleh diamalkan. Okey? Ambil, boleh hadiah kau. Sama-sama. Saiz L warna biru. Dia nak pilihan raya dah ni. Mai dah dah. Dah, siapa saiz L? Dah soal malu. Padang dah L. Padang. Mai sini, depan ni. Boleh kau besar sikit juga ni. Siapakah nama apa? Nama Syahrul. Belajar di Darul Iman. Okey. Soalan dia, siapakah nama ulama yang terkenal di Terengganu yang berasal daripada kampung Tersak ini? Jangan kabur orang lain. Takkan tak tahu. Haji Muhammad Tersak. Okey? Okey, mana tak boleh jawab lah. Okey. Siapakah nama guru beliau antaranya? Tak ingat. Haji Muhammad Syafi'i Losong, tuan guru. Okey? Okeylah. Hak ni yang paling mudah. Bilakah Haji Muhammad Tersak ini dilahirkan? Lagilah tak boleh. 1908. Okey, Masihi. Nampak? Tak apa, tak boleh jawab. Bilakah beliau wafat? Ni kena tahu ulama kita. 1985. Tak boleh jawab lah. Tak apalah. Nanti beri penekanan, ingat-ingat balik. Terima kasih. Kepada yang sudah memberi sumbangan derma, pihak masjid hanya mampu ucapkan jutaan terima kasih. Allah Ta'ala yang akan sempurnakan pahala yang berganda pada tuan-tuan dan puan di akhirat nanti. Allah manfa'na bima 'allamtana, limna bima yanfa'una, rabbana zidna ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustaz